Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung pelajaran bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini kita belajar sejarah tingkatan 4 bab 2 kebangkitan nasionalisme. So kita sambung 2.2 pula, iaitu perkembangan idea nasionalisme di barat, iaitu kita bincang 3. Yang pertama sekali, The Glorious Revolution ataupun revolusi keagungan yang berlaku di England. Yang kedua ialah The American Revolution, iaitu revolusi Amerika, dan The French Revolution, iaitu revolusi Perancis. Okey. So kita akan pergi kepada 3 revolusi ini. Okey, perkembangan idea nasionalisme di barat, revolusi keagungan di England, situ terletaknya England. Okey, revolusi Amerika, revolusi Perancis. So kita pergi dahulu kepada revolusi keagungan yang berlaku di England pada tahun 1688. Berlaku di England pada tahun 1688 berlaku disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Okey, so kita pergi dahulu sejarahnya macam mana. Saya cerita daripada awal. Sejak penghujung abad ke-15, England diperintah oleh sistem raja mutlak ataupun sistem raja monarki. Okey, sistem raja mutlak diperkenalkan oleh Raja Henry yang ke-7 pada tahun 1485. So ni ialah Raja Henry yang ke-7. Okey, semasa pemerintahan James I, parlimen mengehadkan kuasa raja. Okey, ini ialah Raja James I. Jadi Raja James I ini menaikkan cukai sesuka hati kerana menghadapi masalah keuangan. Jadi Raja James I ni dia tak boleh nak pergi ke parlimen untuk pujuk naikkan cukai, dia sendiri yang naikkan cukai sesuka hati. Alright, selepas itu anaknya pula iaitu Raja Charles juga membelakangi parlimen dalam pungutan cukai. Akhirnya Raja Charles dihukum pancung. Selepas itu Raja Charles II naik takhta tetapi kurang cekap, lalu Raja James II menggantikan beliau. Okey, jadi dalam buku teks dia start Raja James II, so baru masuk kat sini. So Raja James II ini, inilah rupa Raja James II. Anaknya iaitu Mary II dikahwinkan dengan Raja William of Orange daripada Belanda. Saya akan sentuh sedikit nanti Mary II, apa kepentingan Mary II dan Raja William of Orange ini. Alright, pemerintahan Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Jadi orang di parlimen tidak puas hatilah. Jadi ahli parlimen bangkit menentang. Okey, mereka bangkit menentang, dan selepas itu ahli parlimen menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak oleh Raja James II. Okey, rakyat England melalui parlimen mengutus surat kepada Mary II iaitu anak kepada Raja James II ini untuk kembali ke England dan menaiki takhta. Jadi penentangan terhadap Raja James II ini oleh ahli parlimen British ini mendapat sokongan daripada Mary II dan suaminya iaitu Raja William of Orange dari Belanda. Jadi Mary II dan Raja William of Orange ini mendarat di England bersama dengan 15,000 tentera. Jadi apabila Raja James II dapat tahu, menyedari sokongan kepada kepadanya dah berkurang, rakyat tak sokong dia, so dia lari ke Perancis. Jadi Mary II dan Raja William menjadi pemerintah England dan konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan, dan Bill of Rights digubal. Ini ialah perlembagaan British lah, di mana Bill of Rights ini memberi keutamaan kepada parlimen untuk menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. So ini ialah Bill of Rights, ditandatangani oleh William of Orange dan Mary II iaitu pemerintah England. Selepas Raja James II digulingkan, dijadikan undang-undang pada tahun 1689, mengehadkan kuasa monarki, meningkatkan status parlimen. Okey, semua kita baca nantilah. So dikenali dengan revolusi keagungan. Kenapa? Kerana peralihan kuasa ini berlaku tanpa pertumpahan darah dan tanpa peperangan. Okey, so kita pergi kepada kedua pula, iaitu revolusi Amerika yang berlaku pada tahun 1776 di Amerika, iaitu reaksi orang Amerika terhadap penjajahan British. Dahulunya, kita pergi ke sejarah balik. Dahulunya Amerika dihuni oleh suku Indian ataupun Red Indian, iaitu orang asal di benua Amerika. Selepas itu bangsa Eropah mula menjelajah kawasan-kawasan baru termasuklah benua Amerika. So apabila teori Copernicus, iaitu Copernicus ni kalau belajar sains, teori ini mengatakan bahawa bumi ini sfera ataupun bulat. So dulu ada orang percaya bumi ni ialah flat. Okay, sekarang pun masih ada lagi orang yang percaya flat earth. Okay, jadi Copernicus ni mengatakan bumi ni bulat.
Okey, jadi teori ni berkembang dan kompas juga ditemukan. Jadi Columbus berlayar untuk mencari benua baharu dan menjumpai benua Amerika. So ni ialah Columbus. Okey, seterusnya pada abad ke-17 berlaku perebutan Amerika Utara oleh Perancis, British dan Belanda. Jadi Amerika Utara ini ada 3 kuasa besar yang rebut dia. Okey, iaitu negara Perancis, negara British dan Belanda. Pada 1674 British berjaya menakluk New Amsterdam dan dinamakan sebagai New York. Okey, dalam perang 7 tahun iaitu antara Amerika dan Perancis pada tahun 1756 hingga 1763, British berjaya merampas Kanada dan Louisiana daripada Perancis dan muncullah sebagai penjajah tunggal di Amerika. So British ni merupakan penjajah tunggal di Amerika. British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empayar British. Okey, jadi terdapat 13 buah tanah jajahan British di Amerika. Kalau kita tengok peta di sebelah ni warna merah tu 13 jajahan British di Amerika. Okey, penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai di jajahan tersebut. 13 jajahan ini yang contohnya akta pelayaran, akta gula, akta stamp, akta teh dan sebagainya. Slogan tiada cukai tanpa perwakilan digunakan kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Jadi dia orang tak nak bayar cukai sebab tak ada pewakil penduduk Amerika dalam Parlimen British. Okey, so ni ialah peristiwa jamuan teh Boston. Okey, bukan sila eja tu. Jamuan teh Boston. Okey, apa peristiwa ini? Peristiwa ini ialah peristiwa penentangan penduduk Amerika terhadap cukai dan monopoli British dalam perdagangan teh di Amerika. Mereka bertindak membuang kotak-kotak berisi teh ke laut dari kapal British yang berlabuh di pelabuhan Boston, Amerika. So dia orang buang campak semua kotak-kotak yang ada teh itu daripada kapal-kapal British. So penentangan, okey, menunjukkan penentangan mereka terhadap monopoli teh, okey, oleh pihak-pihak British. So ni ialah pelabuhan Boston pada waktu kini. So tindak balas British ini telah mencetuskan revolusi Amerika. So British tak puas hati, dia pun buat something tindak balas. Jadi dikatakan inilah punca utamanya mencetuskan revolusi Amerika. Okey, pemimpin di tanah jajahan menubuhkan kongres yang diketuai oleh George Washington. Okey, dan kongres ini mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Ini ialah George Washington. Okey, kongres juga meluluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada Julai 1776. So ni ialah Thomas Jefferson yang menulis perisytiharan kemerdekaan Amerika, dan perisytiharan ini menegaskan bahawa sekiranya sebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan yang baharu. Okey, seterusnya revolusi Amerika ini berakhir pada tahun 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Okey, jadi 13 buah bekas tanah jajahan British yang warna merah tadi yang kita tunjuk di map tadi tu digabungkan dan diberi nama baharu iaitu Amerika Syarikat. Okey, so Amerika Syarikat memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Maknanya tak ada raja, tak ada apa, pemerintahan demokrasi. So ini ialah lambang demokrasi Amerika Syarikat lah, the White House ataupun Rumah Putih yang berada di Washington lah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada revolusi Perancis pada tahun 1789. Okey, berlaku di Perancis pada tahun 1789 tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Sebenarnya lebih kepada penentangan rakyat bawahan ataupun golongan-golongan bawahan yang tak tahan dengan kerenah oleh raja-raja pada waktu dulu. Okey, kita cerita sikit sejarahnya macam mana. Okey, hujung abad ke-18 Raja Louis yang ke-16 naik takhta Perancis ketika negara tersebut berada dalam krisis keuangan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh Perang 7 Tahun dan Perang Revolusi Amerika yang Perancis pun sertai. Jadi inilah Raja Louis yang ke-16. Okey, serta pembelanjaan mewah Raja Louis ke-16 dan isterinya iaitu Mary Antoinette. Okey, sebab mereka pun mewah jugalah sebab mereka ni raja. Okey, so inilah isterinya. Okey, jadi di samping itu juga hasil tuaian bagi Perancis juga sangat teruk selama 2 dekad iaitu 20 tahun. Berlakunya kemarau, ada penyakit lembu dan harga roti iaitu makanan dia orang ni naik melampau. Jadi menyebabkan rakyat itu semakin terdesak kerana mereka dikenakan dengan cukai yang tinggi dan pelbagai. Okey, jadi di Perancis ini sistem cukai ialah regresif. Maknanya apa? Masyarakat bawahan iaitu rakyat dikenakan dengan pelbagai cukai, tetapi golongan bangsawan dan agamawan diberikan banyak pengecualian. Jadi
jadi berat sebelah. Jadi sebab tu rakyat tak tahan. Okey, maka ramai rakyat protes dengan melakukan rusuhan, rompakan dan sebagainya. Okey, inilah gambar-gambar rusuhan yang berlaku di Perancis lah. Banyak sebenarnya sejarah, banyak sebenarnya yang berlaku, tapi saya shortkan. Okey, saya pendekkan. Okey, golongan pemikir seperti Rousseau telah menulis The Social Contract. Okey, dalam social contract ini mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat digelar hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Menurutnya, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting berbanding institusi raja dan biokrasi. Okey, jadi membuktikan bahawa rakyat ni dah tak nak raja dah. Okey, dia nak gulingkan raja lah. Okey, jadi golongan revolusi ini menggempur penjara Bastille dan membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis yang ke-16. Dan pada 21 Januari 1793, setahun selepas Raja Louis ditangkap, Raja Louis ke-16 dihukum pancung secara guillotine. So guillotine ni maknanya dipancung kepala menggunakan pisau ataupun bilah daripada atas turun ke bawah, kepala pun putus tergolek. Okey, jadi revolusi Perancis ini membawa kemunculan Republik Perancis, maknanya tak ada raja. Okey, mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat di sini, idea nasionalisme di barat mencetuskan kesedaran dan kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Jadi memberikan iktibar juga kepada kita tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Okey, banyak revolusi yang berlaku ni disebabkan oleh penindasan ataupun tekanan yang dikenakan oleh penjajah ataupun raja-raja. Okey, jadi kita kena belajar ataupun ilmu tu sangat penting untuk meningkatkan kita punya kehidupan. Okey, idea ini tersebar ke dalam gerakan nasionalisme di Asia dan Asia Tenggara yang kita akan bincang selepas ini. Okey, so pembelajaran seterusnya ialah 2.3, kita pergi pula kepada perkembangan nasionalisme di Asia, iaitu di India, di China, di kerajaan Turki Uthmaniyah dan Mesir, dan di negara Jepun. Jadi boleh jawab soalan yang saya sediakan di bawah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang dah subscribe. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Selamat sejahtera.